Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan dengar presentation daripada saudari Amanina. Ya, tajuk presentation dia dari pagi ini adalah sistem pendidikan Malaysia iaitu TVET Malaysia. Ya, satu sistem pendidikan yang memfokuskan kepada kemahiran vocational ya kepada pelajar-pelajar yang berkeinginan menyambung pengajian dalam bidang teknik dan vocational ya. Dan fokus pada tajuk hari ini ialah kita nak tengok hala 7 ya. Hala 7 TVET di Malaysia dan juga kita tengok apa dia masalah ataupun cabaran ke arah melaksanakan TVET di Malaysia menjadi salah satu sumber pendidikan yang menjadi pilihan pelajar-pelajar ya, lepasan tingkatan 5. Okey, baik kita dengar dulu presentation daripada saudari Amanina. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan tajuk TVET dengan tajuk pendidikan bertaraf dunia. Okay. Slide seterusnya, Aina. Okay, pendidikan teknik vocational. Seterusnya. Okey, harapan TVET. Kementerian Pendidikan menyasarkan peningkatan keseluruhan 6,500 orang pelajar dalam TVET menjelang tahun 2025. Pendidikan ini merujuk pendidikan yang memberi pengetahuan, latihan teknikal dan persediaan untuk menghadapi suatu pekerjaan tertentu. Kementerian Pendidikan komited untuk menjadikan pendidikan teknikal dan vocational TVET sebagai pilihan pertama pelajar untuk menyambung pengajian dalam tempoh 5 tahun akan datang. Matlamat kementerian adalah untuk memastikan graduan TVET bangga dengan kemahiran mereka yang sentiasa mendapat tempat dalam pasaran dan bukan lagi bidang kelas kedua. Seterusnya. Cabaran dalam TVET. Yang pertama ialah peluang melanjutkan pelajaran tinggi terhad. Peluang melanjutkan pelajaran tinggi terhad memandangkan para pelajar akan terus bekerja setelah tamat pengajian di peringkat sijil dan diploma. Kursus yang ditawarkan di peringkat ijazah dan sarjana agak berbeza serta kurang menjurus kepada kemahiran. Yang kedua ialah wujudnya persepsi negatif daripada orang ramai bahawa TVET khusus untuk pelajar yang lemah dalam akademik. Apabila ramai pelajar tidak dapat menamatkan pengajian TVET, maka wujud pula persepsi bahawa pelajaran TVET amat sukar bagi para pelajar. Yang ketiga adalah terdapat kurangnya penyelarasan antara agensi-agensi yang menawarkan kursus TVET dalam latihan industri. Hal ini mungkin disebabkan kursus TVET boleh ditawarkan oleh pelbagai kementerian dan tidak terikat kepada Kementerian Pendidikan semata-mata. Yang keempat adalah suasana pembelajaran TVET agak kurang mesra kepada kaum bukan Bumiputera. Hal ini kerana lebih ramai pelajar Bumiputera berminat untuk menyertai TVET. Ramai yang beranggapan bahawa selepas tamat pengajian TVET, mereka akan terus mendapat peluang pekerjaan. Yang kelima ialah orang ramai masih kurang memahami konsep TVET berbanding sistem pendidikan akademik yang biasa diperkenalkan. Kurangnya pendedahan tentang TVET kepada orang ramai menyebabkan kurangnya galakan kepada anak-anak muda yang berpotensi dalam TVET untuk menyertai pendidikan ini. Yang keenam ialah kemasukan ke program TVET mulai dari tingkatan 4 turut mempengaruhi proses pembelajaran para pelajar. Mereka yang sudah berada di tingkatan 4 dikatakan agak lewat untuk mempelajari teknik-teknik kemahiran dalam TVET. Seterusnya ialah usaha untuk mengembangkan TVET. Yang pertama ialah pendedahan melalui kempen pendidikan TVET kepada orang ramai. Pendedahan melalui kempen pendidikan TVET kepada orang ramai amat perlu untuk menambah baik persepsi terhadap TVET. Hal ini amat penting untuk menarik lebih ramai pelajar menyertai TVET. Sebagai contoh, Skills Malaysia yang ditubuhkan pada Januari 2011 bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan siri kempen media berasas
untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan murid dan ibu bapa mengenai peluang kerjaya dan keusahawanan yang ditawarkan oleh sektor TVET. Usaha promosi ini termasuk menyediakan panduan kerjaya yang jelas dan kisah kejayaan dalam TVET, manakala penganjuran pertandingan MySkills dan pertandingan kemahiran peringkat antarabangsa untuk pelajar TVET akan menjadi platform untuk meningkatkan imej TVET. Yang kedua ialah kurikulum TVET perlu dikaji semula dan diperhalusi dengan menambah baik elemen tertentu agar seimbang dan menarik. Dengan menstrukturkan semula kurikulum dan mempertingkatkan kurikulum TVET selaras dengan keperluan industri dapat memajukan TVET ke peringkat yang lebih tinggi. Kurikulum TVET juga perlu ada keselarasan dengan perkembangan semasa. Sebagai contoh, modul pembelajaran berasaskan masalah projek hasil PPP yang melibatkan pelajar dalam dunia pekerjaan sebenar diterapkan dalam kurikulum. Institusi TVET akan dibenar membangunkan kurikulum sendiri berdasarkan standard pekerjaan yang menggariskan keperluan kemahiran. Pembangunan standard pekerjaan pula akan dikaji semula dari semasa ke semasa agar selari dengan perubahan teknologi dan keperluan industri. Yang ketiga ialah sistem penilaian TVET perlu dimantapkan lagi melalui mata pelajaran teknik dan latihan vokasional. Penilaian hasil kerja individu dan kumpulan perlu diambil kira. Sebagai contoh, mengarus-perdanakan sistem latihan dual nasional SLDN. SLDN menawarkan latihan berasaskan industri dengan 70% daripada latihan dilaksanakan di syarikat dan 30% lagi di institusi TVET. Yang keempat adalah pengambilan pelajar baru yang berkualiti. Pelajar baru yang lebih berkualiti, serius dan berkeyakinan diutamakan. Pengambilan mereka ini akan dapat mempengaruhi prestasi keseluruhan. Selain itu, kemasukan pelajar TVET hendaklah bermula dari tingkatan 1 bukannya dari tingkatan 4. Yang kelima ialah prasarana TVET perlu diperkemaskan lagi. Kemudahan pembelajaran perlu dilengkapkan dengan peralatan yang seiring dengan kemajuan negara dan hasrat untuk melahirkan pekerja mahir. Sistem penyampaian TVET yang lebih cekap perlu diwujudkan. Yang keenam ialah TVET perlu mewujudkan program PLKN yang menjurus kepada program latihan kemahiran negara di samping menerapkan nilai-nilai murni. Yang ketujuh ialah kemahiran tenaga pengajar TVET perlu ditingkatkan lagi melalui latihan di dalam dan di luar negara. Bakal pendidik juga perlu menjalankan latihan di dalam industri tempatan dan luar negara supaya pelajar yang dididik dapat gambaran sebenar tentang TVET. Yang terakhir ialah peruntukan dan beasiswa kepada pelajar TVET perlu ditingkatkan lagi agar ramai pelajar berminat untuk menceburi bidang ini. Pihak kerajaan perlu menambah peruntukan untuk membiayai kemudahan pembelajaran, manakala beasiswa pula dapat membiayai pelajar-pelajar TVET yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan terus menyediakan pembiayaan kepada pelajar bagi mengikuti program yang mendapat permintaan tinggi daripada industri dan ditawarkan oleh industri TVET yang mempunyai penerapan prestasi yang baik. Dalam Belanjawan 2020, peruntukan program TVET berjumlah 5.9 bilion iaitu lebih 200 juta daripada tahun sebelumnya. Okey, seterusnya adalah pendidikan bertaraf dunia. Okey, pendidikan bertaraf dunia. Okey, slide seterusnya. Okay, sektor pendidikan negara sedang berubah secara dinamis dan akan mengalami perubahan dan pembaharuan menjelang abad ke-21. Matlamat menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan, Center for Academic Excellence di rantau Asia dan juga di peringkat antarabangsa pada abad 21 ini nanti memerlukan negara ini meningkatkan kecemerlangan imej dan kualiti pendidikannya ke taraf dunia atau memperoleh status World Class Education. Pendidikan bertaraf dunia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis pendidikan negara khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard kecemerlangan dan kredibiliti yang diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia. Okay, seterusnya ialah manfaat pendidikan bertaraf dunia iaitu terdapat 6 manfaat. Yang pertama ialah pembangunan tenaga manusia, kedua ialah kepesatan pertumbuhan ekonomi, ketiga pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial, yang keempat ialah pemodenan dan reformasi sosial masyarakat, yang kelima ialah kecemerlangan budaya fikir dan intelektual, yang keenam ialah pembangunan teknologi dan sains. Okay, seterusnya ialah cabaran yang dihadapi ke arah pendidikan bertaraf dunia. Yang pertama ialah penghijrahan pensyarah. Penghijrahan
Berlaku kerana keperluan tenaga pengajar yang bertambah dalam sektor pendidikan swasta sejajar perkembangan pendidikan negara ini. Penghijrahan pensyarah ini menjadi ancaman kerana menghasilkan seorang pensyarah bukannya satu perkara yang mudah. Sektor swasta biasanya akan menawarkan skim gaji dan kemudahan yang lebih baik berbanding institusi pengajian tinggi awam. Seterusnya ialah dominasi jantina dalam profesion perguruan. Trend berlaku sekarang menunjukkan profesion perguruan pada masa ini dimonopoli oleh kaum wanita. Hal ini berkesan kepada perkembangan yang tidak sihat seperti kenakalan remaja, keruntuhan moral, masalah disiplin, jenayah berat yang semakin meningkat disebabkan komitmen yang rendah dan ketidakmampuan guru wanita menangani masalah sosial yang semakin mencabar. Hal ini diburukkan lagi dengan beban kerja yang semakin meningkat dan masyarakat selalunya akan menyalahkan pihak guru jika para pelajar gagal dalam pelajaran mereka atau berlakunya masalah sosial. Yang ketiga ialah peperiksaan mengikut keupayaan. Konsep baharu peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan. Hal ini akan memberikan kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di sekolah. Sistem ini juga menggoncangkan sistem persekolahan kerana sistem tersebut boleh menjadikan alat untuk mengukuhkan kedudukan dan pengaruh golongan elit dan berada mendapat pengiktirafan memihak kepada kepentingan mereka banding anak-anak golongan kurang berada dan miskin. Okey, seterusnya adalah langkah menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Yang pertama ialah mengkorporatkan universiti. Langkah pengkorporatan universiti tempatan mempunyai motif tertentu, bukan sahaja bagi tujuan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan mengurangkan tanggungan kerajaan bagi membiayai pembelajaran pengajian tinggi, bahkan juga menjadikan sektor pendidikan di negara ini lebih dinamis perkembangannya. Selaras dengan pengkorporatan universiti adalah diharapkan supaya pihak pentadbiran universiti mengadaptasikan pengurusan universiti mengikut model-model penswastaan, pengkorporatan dan pensyarikatan yang menekankan kepada perkhidmatan keuntungan dan produktiviti. Seterusnya ialah mereformasikan pelbagai aspek organisasi pendidikan. Pendidikan bertaraf dunia adalah satu wawasan unggul bagi mereformasikan pelbagai aspek organisasi pendidikan pada semua peringkat persekolahan. Hal ini termasuklah kualiti pengajaran, kualiti perkhidmatan, kualiti kurikulum, kualiti penilaian dan pensijilan, kualiti pensyarah, kualiti perkembangan dan kebajikan pelajar, kualiti persekitaran budaya pelajar dan organisasi, kualiti pengurusan dan pentadbiran universiti, kualiti kepimpinan universiti, kualiti penyediaan, kualiti mentoring dan kualiti perkembangan staf atau tenaga pelajar. Yang ketiga ialah mengubah sistem pendidikan. Untuk menjadikan pendidikan bertaraf dunia, perubahan yang hendak dibuat mestilah sesuai dengan tuntutan semasa. Sistem pendidikan mesti dibangunkan dan dibuat pembaharuan supaya dapat memenuhi tuntutan wawasan 2020, terutamanya pembangunan sumber manusia dari segi kuantitatif dan kualitatif. Perubahan yang dijalankan dalam menyeluruh, holistik, bersepadu serta komprehensif. Yang keempat ialah menggradekan universiti. Penggradean universiti adalah langkah kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi selaras dengan wawasan pendidikan bertaraf dunia. Pihak universiti akan mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan kualiti dan status pengajaran pensyarah dan profesor masing-masing. Yang kelima ialah menubuhkan institusi pengajian tinggi swasta. Penubuhan institusi pengajian tinggi swasta mempunyai implikasi yang besar kepada perkembangan industri pendidikan negara. Pelaksanaan program berkembang dengan institusi-institusi swasta akan mewujudkan peluang pembelajaran yang lebih tinggi dari segi penawaran kursus-kursus pengajian hasil dari kewujudan program berkembang dengan universiti-universiti luar negara. Antara contoh-contoh IPTS yang ada di Malaysia ialah Universiti Kuala Lumpur iaitu UniKL. Yang kedua ialah Management Science University iaitu MSU. Yang ketiga ialah Universiti Teknologi Petronas UTP dan keempat ialah Universiti Tenaga Nasional iaitu UNITEN. Seterusnya ialah yang keenam, melonggarkan sistem pendidikan. Kelonggaran sistem pendidikan menjadi satu strategi untuk merapatkan jurang kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini akan memberikan peluang dan ruang kepada pelajar yang cemerlang untuk meneruskan pelajaran mereka pada peringkat pengajian yang lebih tinggi pada masa yang singkat. Pendidikan, latihan dan pembangunan tenaga manusia, mempercepatkan perubahan sosial, meningkatkan produktiviti, membentuk warga negara yang produktif, menjadi penggerak kepada pembangunan sains dan teknologi.
Yang ketujuh ialah meningkatkan profesionalisme perguruan. Budaya mengajar yang masih usang hendaklah dipinggirkan dan digantikan dengan perubahan inovasi dan kreatif dari segi teknologi untuk menjadikan pembelajaran dan pengajaran menarik dan ditunggu-tunggu oleh pelajar. Selaras dengan perubahan era multimedia dan teknologi maklumat, profesion perguruan di negara ini perlu direformasikan supaya benar-benar menjadi ejen kepada budaya literasi teknologi, khususnya masyarakat yang celik komputer dan bersifat terbuka bagi mengembangkan budaya saintifik. Yang ke-8 ialah mengatasi masalah penghijrahan pensyarah iaitu brain drain. Kebanyakan pensyarah yang memilih kerjaya ini adalah kerana komited dengan tugas yang dilakukan seperti penyelidikan. Skim gaji dan kenaikan pangkat yang lebih menarik hendaklah diberikan kepada golongan pensyarah yang mempunyai kepakaran yang sama, tidak kira pensyarah tempatan atau luar negara. Yang terakhir ialah memperbaik kualiti sistem peperiksaan. Ada penting langkah dan strategi pembaharuan dilakukan oleh Kementerian Pelajaran bagi memperbaik dan meningkatkan kualiti sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan bukan sahaja menguji kebolehan akademik semata, tapi keseluruhan aspek perkembangan dan kualiti serta potensi individu sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Konsep peperiksaan berterusan dalam konteks sekolah perlu diambil kira sebagai kriteria keseluruhan mengukur perkembangan masyarakat yang sihat, budaya maju dan cemerlang di samping memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mencapai kejayaan dan penghargaan diri. Okey, itu sahaja kesimpulan dia. Okay, kesimpulan untuk TVET, pendidikan teknik dan vokasional terbukti telah menyumbang banyak kepada melahirkan modal instan berkemahiran yang diperlukan dalam pembangunan negara. Dengan pendidikan dan latihan yang disediakan oleh TVET, tenaga kerja yang dihasilkan berupaya menjadi terlatih dan kompeten serta menyumbang secara positif kepada keperluan industri negara. Manakala kesimpulan untuk pendidikan bertaraf dunia adalah kita perlu bekerjasama dan berganding bahu dalam melaksanakan dan merealisasikan wawasan negara demi untuk melahirkan insan yang berpengetahuan, bertanggungjawab, inovatif, kreatif, progresif dan berakhlak mulia selaras dengan falsafah pendidikan negara. Okey, Manina, terima kasih. Pembintangan awak kali ni tak berapa jelas. Suara awak kenapa? Serak-serak, sakit ke, demam ke? Aman? Kurang suara sihat, tak jelas. Kurang sihat? Oh. Lepas vaksin ya? Tu macam mana? Kurang sihat tu? Tak. Lepas tu yang kedua, laju sangat. Bila kita buat pembentangan, kita kena ada nada. Kita kena ada nada turun naik. Ya. Kita kena ada jeda. Ya. Jeda tu maksudnya hentian. Kita kena satu-satu. Contohnya apa? Langkah-langkah menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Okey, langkah pertama adalah mengkorporatkan universiti. Okey, jelaskan apa maksud mengkorporatkan universiti. Langkah seterusnya adalah mereformasi pelbagai aspek organisasi pendidikan. Okey, jelaskan pula yang kedua. Begitulah seterusnya. Itu maksudnya ada jeda. Jeda maksudnya ada hentian, jangan laju sangat. Daripada dulu awak present suka laju sangat tu Aman. Okey, bila kita tengok secara keseluruhannya TVET ni, ya, ramai orang tak tahu apa dia TVET ni sebenarnya. Ya, sebab TVET ni satu istilah yang baru 2-3 tahun ni saja yang diketengahkan ya. TVET. Sebenarnya dulu dikenali sebagai sekolah vocational. Kalau dekat Banting kita boleh tengok tu Sultan Abdul Samad tu dulu. Adalah bekas sekolah vocational. Kemudian ditukar menjadi college vocational ya untuk meningkatkan mutu ataupun kualiti pendidikan kemahiran teknik dan vocational ya, dijadikan college vocational. Okey. Okey, siapa yang belajar ataupun menjadi pelajar di college vocational ni ya ataupun di TVET ni ya, mereka ni adalah mereka yang daripada pelajar-pelajar daripada aliran sekolah perdana biasa, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3 yang tidak berminat untuk menyambung dalam bidang akademik yang tidak berminat ataupun ada juga yang tak boleh, tidak mampu
tidak berkelayakan untuk menyambung seterusnya ke bidang akademik, sama ada masuk ke peringkat diploma ataupun ke peringkat foundation ataupun asasi, okey, ataupun mereka tak mampu dari segi mental untuk belajar dalam bidang akademik di tingkatan 4 dan 5. Jadi mereka boleh memilih satu cabang lain dalam sistem pendidikan, iaitu sistem pendidikan TVET. Ya, itu sistem pendidikan yang memberi kemahiran kepada pelajar-pelajar ini bagi menyiapkan mereka ke arah dunia pekerjaan selepas menamatkan pendidikan di kolej-kolej vocational. Ya, antara bidang pendidikan yang sesuai untuk pelajar ini adalah dalam bidang kemahiran. Contohnya dalam bidang kemahiran automotif, dalam bidang kemahiran apa lagi? Bahagian beauty contohnya, ya, sauna. Dalam bidang kemahiran apa lagi? Culinary, ya. Inilah bidang-bidang kemahiran yang ditawarkan, yang ada. Antaranya ditawarkan di College Vocational Banting sendiri yang ada di Jalan Sultan Abdul Samad tu kan. Okey. Baik, bila kita memperkatakan pula tentang sistem pendidikan di Malaysia, sebenarnya kita menduduki tangga ke-23. Yang ini awak kena take note, kena catat ya. Kita menduduki tangga ke-23 daripada 138 buah negara mengikut laporan daya saing global. Ya, daya saing global, laporan oleh daya saing global. Okey, menunjukkan bahawa Malaysia menduduki tempat ke-23. Not bad tapi not very good lah ya. Kalau kita tengok antara negara-negara yang mendapat tangga teratas, antaranya Finland, ya, negara Finland. Pernah pergi Finland tak? Siapa pernah pergi Finland? Finland sebuah negara di benua Eropah, ya. Kat Switzerland sana, land sana, Netherlands dekat area sana, ya, kat benua Eropah. Negara itu menduduki nilai 6.7, ya. Pointer, ya, yang menunjukkan sistem pendidikan dia sangat terkenal dengan mengelaskan para pelajar mengikut tahap kepintaran, ya. Semua pelajar dimasuk ke kelas yang sama tanpa mengikut keupayaan, ya. Dan pelajar-pelajar yang belajar di Finland biasanya mereka tidak terlalu exam oriented. Dan bagi pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah juga berbeza masa pembelajaran. Ya. Bila dah masuk ke peringkat sekolah menengah, pelajar-pelajar ini akan mempelajari ataupun mengikuti pelajaran seolah-olah mereka telah memasuki universiti, sebab mereka tak perlu berada di sekolah sepanjang masa. Ya. Contoh kita berada di sekolah berapa jam? Berapa jam kita berada di sekolah? 6 kan? 6 hingga 7 jam kita berada di sekolah. Ya, sekolah menengah sama tingkatan 1 hinggalah tingkatan 6 kan. Tapi kalau di Finland mereka akan hadir ke kelas mengikut masa-masa tertentu sahaja. Okey, dan yang lainnya dijalankan secara internet. Ya, dijalankan secara maya, ya. Okey, antara negara-negara lain yang mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti antaranya Qatar, ya. Qatar ni kat Kuwait, ya, menduduki nilai 5.8, ya. Okey, menduduki nilai 5.8. Qatar dia banyak membelanjakan wang dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan. Okey, ianya merupakan sebahagian daripada program Visi 2030 untuk menjadikan Qatar sebuah negara yang berdikari, ya. Antara negara lain ialah Netherlands, ya, Singapura, Belgium, Switzerland, ya. Ini adalah antara negara-negara yang top 10 dalam sistem pendidikan bertaraf dunia. Dan dalam sistem pendidikan ini mengikut laporan daya saing global tadi, Malaysia menduduki tangga yang ke-23, ya. Walaupun tidaklah begitu bagus tapi taklah terlalu teruk dari segi nilainya. Kita lihat adalah 5.1, ya. Tapi jauhlah kalau kita tengok ketinggalan dari berbanding dengan negara-negara yang lebih bagus, contohnya Finland, Qatar dan sebagainya kan. Okey, jadi kesimpulannya kalau kita tengok sistem pendidikan TVET ni lebih kepada kemahiran. Okey,
Kemudian kalau sistem pendidikan tinggi tadi yang ada Amalina sambung sikit tadi ya. Sistem pendidikan tinggi iaitu menjadikan Malaysia, sistem pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Okey, apa antara langkah-langkah yang tadi? Contohnya mengkorporatkan universiti. Sebenarnya kalau kita kata mengkorporatkan universiti, kita dah buat dah. Kita dah banyak universiti-universiti swasta yang bertaraf 5 bintang, ya, 4 bintang yang diiktiraf oleh kerajaan. Contohnya kita tengok dekat Sepang pun ada, ya. Kita ada universiti bertaraf international tu. Ya. Kolej apa? Mahsa. Kolej Mahsa tu antara pendidikan tinggi. Ya. Kolej yang memberikan pendidikan tinggi. Contohnya situ pun ada fakulti nursing, macam-macam fakulti ada kat situ. Ya. Dan menjadi tumpuan pelajar-pelajar lagi dari luar negara juga. Ya. Dekat Mahsa College. Kita ada dekat Cyberjaya, ada banyak kolej-kolej perubatan, contohnya CUCMS. Ya. Cyberjaya College and Medical Sciences. Dulu anak saya yang jadi farmasi kat Hospital Banting sekarang ni pun bekas ya pelajar CUCMS. Selepas tingkatan 5 dia masuk buat farmasi di CUCMS. Ya. Dan kemudian terus diserapkan ke dalam jawatan kerajaan sebagai pegawai farmasi. Mula-mula di Kelantan, ya, sekarang ni dah berkhidmat di Hospital Banting Selangor. Okey, selain daripada mengkorporatkan universiti, selain daripada itu kita lihat menubuhkan institusi pengajian tinggi swasta. Ya, pengajian tinggi swasta ni lebih kepada kolej lah. Contohnya kita lihat kalau kat Nilai tu ada banyak, ada kolej inti lah, ya, ada MSU lah, ya, kolej-kolej perubatan, kolej-kolej swasta, ya. Kemudian dari segi meningkatkan profesionalisme perguruan, ya. Nah, ini lebih kepada tenaga pengajar, di mana dulu kalau sikit masa dulu guru-guru yang memiliki sijil perguruan, ya, boleh mengajar di sekolah menengah. Tapi dalam tahun 1990-an, ya, guru-guru ni mula diserapkan semula ke sekolah rendah. Ya, yang boleh mengajar di sekolah menengah adalah guru-guru yang lepasan ijazah. Ya, daripada mula saya mengajar dulu 1990, saya mengajar di SMK Berserah, Kuantan Pahang. Saya belum tamat lagi, belum dapat lagi degree saya masa tu. Saya dah dihantar posting ke SMK Berserah, Kuantan Pahang. Masa tu tak ramai, ya, guru-guru yang memiliki ijazah dalam bidang perguruan, ya. Dan selepas itu makin lama makin ramailah, ya, kerajaan dah menubuhkan UPSI contohnya, Universiti Pendidikan Sultan Idris, kan. Jadi salah satu daripada usaha kerajaan untuk meningkatkan profesionalisme perguruan di samping kursus-kursus lepasan ijazah untuk menerapkan guru-guru ini ke dalam sistem perguruan, ya. Biasanya ada antara pelajar-pelajar universiti yang contohnya mengambil ijazah dalam bidang matematik, ya, tapi tak ada kerja dan mereka diserapkan untuk mengambil diploma pendidikan dan terusnya diserapkan dalam jawatan profesionalisme perguruan, ya, menjadi guru lah, ya, serapkan sebagai jawatan perguruan. Okey. Right, seterusnya stop presenting. Kita nak tengok soalan-soalan daripada tahun-tahun lepas. Saya nak bagi contoh. Okey, saya akan share. Okey, ini adalah soalan percubaan pengajian am semester 2 2019 bagi negeri Kelantan, ya. Saya ambil ni. Ni contoh soalan berkaitan dengan TVET, ya. Boleh nampak kan? Boleh nampak tak?
Nampak madam? Okey. Tapi madam kena zoom sikit. Kenapa zoom? Nampak? Besar lah tu. Sebab saya gunakan 3 monitor. Monitor tu dah penuh dah tu. Okey. Di sini ini adalah soalan struktur ya. Nyatakan 3 pendekatan Kementerian Pendidikan untuk mengembalikan kecemerlangan pendidikan teknik vokasional. Ya. Pendidikan teknik dan vokasional, TVET yang kita bincangkan tadi. Okey, markah dia 3. So bermakna kalau dia bagi markah 3, janganlah bagi 3, bagilah 4 atau 5. Ya. Supaya jika ada jawapan yang tak tepat, penilai bolehlah mempertimbangkan untuk memberi markah bagi jawapan lain yang awak tulis, ya. Jangan bagi tepat-tepat. Okey, apa jawapan dia kat sini? 3 pendekatan yang KPM buat. Pertama, mengkaji dan menambah baik kurikulum TVET. Ini yang diadakan di Kolej Vokasional sekarang, ya. Berbagai kurikulum diadakan, kursus-kursus baru yang diadakan di Kolej Vokasional, ya. Bahkan yang saya dapat tahu baru ada kursus apa nama tu, dicuci muka tu, apa nama dia, beauty, ya, bahagian beauty yang mobile punya. Dia buat servis apa kita panggil, cuci muka tu yang biasa pusat-pusat kecantikan buat tu, ya. Dia buat secara mobile. Maknanya pelajar-pelajar yang ambil kursus tu dia boleh menjalankan perniagaannya secara mobile. Datang ke rumah dan bagi servis untuk cuci muka. Apa kita panggil istilah dia? Boleh lupa pula. Cuci muka, cleaning apa semua muka, buat facial, facial. Sauna. Ini juga ada ditawarkan di TVET. Maknanya apa kos yang ditawarkan TVET adalah untuk menyediakan pelajar untuk masuki pasaran kerja. Ya, dan pasaran kerja apa yang diperlukan oleh masyarakat pada masa ini, ya. Okey, yang kedua tengok memantapkan sistem penilaian TVET. Kalau sistem penilaian TVET ni, kita tengok pelajar-pelajar kolej vokasional ni dia ada sistem peperiksaan dia sendiri. Ya, ada yang teori dan ada yang praktikal. Ya. SPMV rasanya. Tak silap lah. Skor sijil tinggi vokasional Malaysia. Ya. Jadi dengan ini pelajar-pelajar ini dinilai dan lihat dari segi grade. Ya. Dan pelajar baru yang berkualiti, mengambil pelajar baru yang berkualiti. Okey, buat masa ni pelajar-pelajar ni pelajar yang lepasan tingkatan 3, ya. Lepasan tingkatan 3 yang dah tak minat menyambung pelajaran dalam bidang akademik dan yang berminat contohnya kemahiran untuk menjahit. So dia boleh ambil kos di Kolej Vokasional, ya, ambil kos menjahit. Dan lepas 2 tahun mereka boleh buka kelas menjahit ataupun ambil upah menjahit, kedai menjahit, ya. Okey. Terus tu memperkemaskan prasarana TVET. Selama ni prasarana ni adalah bahan bahan-bahan pengajaran, ya. Utility, bangunan dan sebagainya, peralatan yang ada di Kolej Vokasional. Nah, kalau saya tengok yang Kolej Banting tu, prasarana dia cantik lah, bangunan dia pun dah cantik, banyak peruntukan kerajaan yang diberi kepada TVET sejak kebelakangan ini, ya. Sebab tu kita tengok sekolah Kolej Sultan Nur Samad tu dulu dah uzur kan. Sekarang bila dah jadi sekolah vokasional, bila dah jadi Kolej Vokasional dah cantik sekolah tu, ya. Dengan bangunan dia, bilik guru dia berekon, ya, bilik amali dia, ya, bengkel dia semua lengkap, ya. Okey, meningkatkan kemahiran pengajar TVET. Ini sudah semestinya pensyarah-pensyarah yang mengajar TVET ni mendapat pendidikan yang diperlukanlah mengikut kemahiran yang dia nak ajar di TVET, ya. Mesti ada yang ni. Kalau tidak bagaimana dia nak melatih pelajar-pelajar yang tadi kemahiran-kemahiran baharu, ya. Meningkatkan peruntukan beasiswa. Okey, ada juga beasiswa ditawarkan. Contohnya inilah yang kita ada sekarang, apa tu?
pinjaman PTPTN disediakan. Ya, jadi nak masuk ke situ biasanya diberikan pinjaman PTPTN. Kempen ya, kempen pendedahan TVET. Kempen ni biasanya kepada orang awam sekarang kurang lah, tapi biasa TVET ni pendedahannya diberikan kepada pelajar yang masih berada sekolah oleh kaunselor. Okey, oleh kaunselor sekolah ya. Terutama bagi kelas-kelas yang pelajarnya nampak tidak ada keinginan untuk menyambung dalam bidang akademik ya. Jadi inilah dia antara pendekatan yang dijalankan oleh KPM untuk mengembalikan cemerlangan pendidikan teknik dan vokasional. Jadi yang ini boleh awak jadikan contoh jika keluar dalam soalan struktur STPM ya. Dan seterusnya ada lagi satu soalan saya nak tunjukkan. Okey. Okey, ini contoh soalan esei. Ini contoh soalan esei. Okey, soalan esei ya. Tahun 2-3 tahun lepas juga soalan ni. Soalan dia, salah satu tempat yang sesuai untuk menyemai perpaduan ialah di sekolah rendah. Namun terdapat pelbagai masalah yang dihadapi bagi memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah rendah, huraikan 25 markah. Okey. So seperti biasa ya, Madam dah beritahu sebelum ini apabila ada soalan tentang sistem pendidikan, soalan itu biasanya dikaitkan dengan perpaduan. Ya, dikaitkan dengan perpaduan. Bagaimana sistem pendidikan boleh memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah, dalam kalangan masyarakat juga. Ya. Okey. So sekarang cuba fikirkan dalam 1 minit analisis soalan ini. Sekejap lagi kita tuliskan apa dia analisis soalan. Fikirkan 1 minit. Sekejap lagi saya panggil. Apa nak tulis kat sini? Ya. Isu dia apa, kehendak soalan dia apa, kata tugas, skema jawapan dia apa. Okey, boleh. So kita tengok isu dia. Apa isu dia, Nur Syairah? Isu dia perpaduan, kehendak soalan dia, masalah yang dihadapi, kata tugas dia huraikan, skema jawapan dia 5+0. Mula, isu dia tadi apa? Kita panjangkanlah sikit, janganlah perpaduan saja. Sekolah sebagai ejen perpaduan. Ya? Ejen perpaduan. Kehendak soalan dia apa? Masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi. Apa masalah yang dihadapi? Bagi memupuk perpaduan. Okey. Kata tugas dia apa? Huraikan. Skema dia apa? 5+0. Kenapa 5+0? Apa 5+0? Dia nak masalah je.
Bacalah ni. Baca ni sampai sini. Adakah ini satu kehendak soalan? Minta calon jawab. Apa dia ni? Ni kita panggil apa? Kehendak soalan atau apa? Pernyataan. Lambatnya jawab. Ini adalah pernyataan soalan. Pernyataan saja, ya. Pernyataan soalan saja. Lepas tu, ini yang kehendak soalan. Masalah, ya. Masalah yang dihadapi bagi memupuk perpaduan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, jadi pengenalan, bahagian pengenalan, awak kena masukkan penegasan kepada soalan. Jangan beri pengenalan yang rapu-rapu, entah apa-apa kan. Pengenalan tu mestilah menegaskan kembali soalan. Okey, cuba buat pengenalan sekarang. Cuba fikirkan pengenalan ringkas sahaja. Cuba fikirkan. Bahagian ni pengenalan. Okey, apa pengenalan dia? Apa nak buat? Siapa nak cuba? Ashraf. Ashraf cuba bagi pengenalan. Pada masa kini, terdapat pelbagai tempat yang menjadi pada masa kini apa dia? Cepat. Sekali lagi Madam beri ingatkan. Pengenalan tu menegaskan kembali soalan. Jangan cari benda yang bukan-bukan panjang-panjang sampai setengah muka surat, bazir masa je. Sebab markah untuk pengenalan dengan bahagian penutup satu markah je. Jangan bazir banyak masa kat situ. Okey, apa dia nak tulis bahagian pengenalan ni? Siapa boleh? Cepat. Siti Sarah. Miro dia start. Kena biasakan ya ni. Kalau tidak nanti awak fikir lama nak buat pengenalan pun lama. Dah rugi masa dah. Okey, apa nak buat bahagian isi ni? Tegaskan kembali soalan. Penegasan kembali kepada soalan. Macam mana nak buat? Buatlah 1 ayat, 2 ayat cukup. Macam mana nak buat? Mana dia? Saya bagi nama tadi tak keluar lagi. Siti Sarah. Siapa tu? Cuba, nak cuba. Amirul, okey. Pada masa kini, perpaduan amat dititik beratkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, salah satu tempat yang sesuai untuk menyemai perpaduan ialah di sekolah rendah. Namun begitu, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi bagi memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, boleh diterima. Tapi dia macam pusing pergi London baru sampai Malaysia. Apa kata kalau kita buat mudah aja? Okey, contohnya macam ni. Sekolah adalah ejen perpaduan. Termasuklah sekolah rendah. Okey.
Dah dapat satu ayat kan? Namun begitu, saya tulis singkatan, awak jangan tulis singkatan pula ya. Namun begitu, terdapat pelbagai masalah untuk apa? Memupuk perpaduan. Di mana? Dalam kalangan pelajar. Sekolah rendah. Apa ayat? Apa ayat tu? Sekolah adalah ejen perpaduan termasuklah sekolah rendah. Termasuklah sekolah rendah. Ya. Masuklah sekolah rendah adalah ejen perpaduan lah. Memang sekolah untuk membentuk perpaduan. Ya. Namun begitu, terdapat pelbagai masalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Ini adalah satu penegasan. Yang Amirul bagi tahu tadi boleh juga diterima, tapi dia macam cerita Hindustan lah, pusing ya. Tempat, cerita pasal tempat dulu baru pergi kepada peranan sekolah sebagai ejen perpaduan. Faham tak apa maksud saya? Jadi bahagian pengenalan tu kena 2 ayat, nampak? Saya buat 2 ayat je. Ya, jangan panjang-panjang, cukup macam ni. Okey, kerana tadi kita tengok skema jawapan dia 5 tambah 0 bermakna kena ada 5 idea. Okey, kita kena ada 5 idea utama. Okey, jadi setiap idea utama ni satu apa? Satu perenggan lah. Satu perenggan lah. Okey, apa dia? Contoh yang ni. Yang ni, kita tengok yang ni. Yang ni, okey, saya letak biru. Saya letak ni. Fill the color. Okey, tulisan yang mana biru tu. Okey, ini adalah idea 1. Okey. Ini adalah huraian bagi idea 1. Huraian bagi idea 1. Huraian 3 bagi idea 1. Bermaksud ini adalah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Cukup. So ini adalah satu perenggan. Okey, ini satu perenggan. Ini satu perenggan ni. Ya. Ini adalah satu perenggan. Ini satu perenggan. Tak masuk tulis tu. Ini satu perenggan, ini satu perenggan. Ini satu perenggan, ini satu perenggan, ini satu perenggan. So ada 5. 5 tambah 1 pengenalan 6. 1 penutup jadi 7. Itu paling minimum. Tengok 7 kan. Dan lagi sekali bahagian penutup ni juga awak kena masukkan rumusan. Rumusan kepada soalan. Apa yang awak dah tulis? Rumusan esei. Okey. Boleh juga campurkan juga dengan cadangan, ya. Boleh juga campurkan dengan harapan awak. Harapan. Ya. Pada satu hari nanti dah menjadi harapan sekolah akan menjadi satu ejen yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Ya. Sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Itu harapan. Okey. Sekarang kita pergi semula kepada idea utama. Idea utama. Okey, kenapa di sini madam buat sampai 6? Idea dia patutnya 5 tambah 0. Tak ada masalah buat 6. Tengok masa. Kalau nak buat 10 pun boleh. Tengok masa. Ya? Kalau masa dia lagi boleh jawab tulis. Tapi jangan melebihi daripada 400 perkataan. Nanti kena tolak markah pula ya. Ataupun tidak akan diambil kira. Tidak akan dinilai. Okey. Agak-agak lah. Kalau 5 tambah 0 buatlah 6 idea. 7 pun boleh lagi. Jangan sampai lebih-lebih sangat pula. Dia kena tolak markah pula ataupun tidak akan diambil kira dalam penilaian. Okey, saya akan bagi satu contoh di sini. Untuk idea utama bagaimana sekolah, okey, pelajar di sekolah rendah ni, masalah yang dihadapi oleh memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah rendah ni, apa masalah dia? Okey,
terdapat pelbagai masalah yang dihadapi bagi memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Jadi apa dia idea utama dia? Apa masalah dia? Yang pertama saya tulis sekolah pelbagai aliran. Okey, ini adalah idea dia. Okey, dalam huraian nanti saya boleh tulis sistem pendidikan kita di sekolah rendah ada berbagai aliran. Okey, aliran SRJ C, SRK, SRJ T. Itu berbagai aliran, ya. Lepas tu ada pula sekolah agama. Okey, jadi bila ada berbagai aliran, pelajar terasing, ya, tidak boleh berhubung atau berkomunikasi, ya. Berkomunikasi. Jadi lantaran itu bagaimana nak wujud perpaduan? Senang je, tak susah pun, ya. Ini bila dijadikan ayat ni dapat satu perenggan ni, ya. Yang penting yang ini idea utama ni, yang sekolah beraliran ni perlulah menjadi ayat pertama. Kalau awak tak jadikan dia ayat utama dalam perenggan tu, nanti awak tak dapat markah, hilang markah sini. Sebab untuk idea ni satu markah. Kemudian untuk hujah ni, markah dia 3 ke 4. So total awak boleh dapat sini satu perenggan 4 markah. Sebab itu 4 kali 5 idea 20. 4 bahasa, jika bahasa cantik tak ada salah 4. Format pengenalan dan penutup 1 jika ada, so per 25. Mudah je sebenarnya. Namun jika huraian ini, okey, awak buat huraian 1 dan huraian 2 sahaja, huraian 3 tak buat, maksudnya ayat 3 tak ada. Tapi huraian 1 dan huraian 2 awak ni dah mencukupi dah. Ya, sebab awak menghuraikan dengan matang. Awak boleh dapat je sini markah 4. Ya. Markah 4 ke 3,5 ke, sini 1 dah dapat 4,5 untuk satu perenggan ni. Faham tak? Ya. So tugas awak sekarang hari ni, malam nanti ke, penuhkan di sini. Cari apa dia idea dia, apa ayat dia, tulis kat sini. Dan untuk latih 2B, bulan September ni kita akan buat latih 2B. Latih 2B untuk graf dan juga latih 2B untuk esei. Saya akan ambil semua soalan-soalan STPM 10 tahun ke belakang. Ya. Saya ada koleksi soalan-soalan tu. Jadi awak kena buat. Kalau awak dah buat, awak cekap buat. Analisis soalan pun boleh buat dalam masa yang sekejap je, dah tahu dah kan apa isu dan sebagainya ni. InsyaAllah awak boleh buat esei dan juga buat graf dalam masa yang ditetapkan. Seperti mana dia peruntukkan dalam kertas peperiksaan. Okey? Alright, ada soalan sebelum kita bersurai? Madam, nanti madam hantar kat Telegram ya? Apa dia tu? Yang madam bentang.